That's the point. Cuba agak terbayang itu, dia stop berapa kan? Tak baca lagi statement. Apa je baca statement. Selamat pagi, salam sejahtera. Tak ada. Kita di sini cara tak langsung terpaksa mengikut surat yang dikeluarkan ni. Sebenarnya perjanjian kita tidak sampai macam ni semua. Untuk menandatangan surat ni hanya untuk mengucapkan terima kasih. Jadi kita rasa tertipu dan kita minta pihak-pihak yang bermaklum nanti mengulas apa sebenarnya motif surat yang dicetak oleh pemaju. Biasanya kalau dalam kes-kes seperti ini, kita selalu mau menyelesaikan semua dari semua pihak ya, semua aspek perumahan untuk penduduk. Dan ini apalagi bukan setingan ya. Mereka bukan setingan ya. Penduduk di sini ini pemilik tau. Pemilik unit. Pemilik unit pun boleh ditolak sini sana, itu berarti something wrong lah. Ada sesuatu yang tak kena tau. Okey, you kata bahawa you menggunakan akta pengambilan tanah. Betul, ya memanglah undang-undang kan. Tetapi itu pun ada law kan. Dia ada banyak langkah-langkah. Ini surat palsu ini. Surat palsu yang dibikin oleh pemaju. Ya, ini sesuatu yang kita pun tak faham kan. Kalau semua mengikut undang-undang berjalan kan, kenapa you nak buat surat palsu kan? Betul tak? Itu tak masuk logik kan? Pemaju yang buat ini menggunakan yang letterhead, yang logo ini oleh ahli jawatan kuasa penduduk, tetapi tanpa ketahuan semua ahli jawatan kuasa, dan diminta untuk Pak Haji untuk sign saja macam itu. Ya, itu sesuatu yang tak kena kan. So kita sangat bimbang bahawa ini sesuatu urusan di mana pihak kerajaan kerajaan terlibat ya, Kementerian Wilayah yang di bawah pimpinan Raja Nongcik kan, dan juga pihak DBKL sebagai kerajaan tempatan di Kuala Lumpur, dan juga pejabat tanah. So semua ini agensi kerajaan, kementerian kerajaan, tetapi bagaimana mereka boleh membenarkan sesuatu seperti ini yang terjadi? Kan? Ini menurut saya lah, ini penipuan. Ini penipuan besar. And inilah yang kita mau minta kepada Menteri Raja Nongcik untuk menjelaskan, tolong menjelaskan dan ambil berat tentang ini. Pihak DBKL juga Datuk Bandar ya, Tan Sri Fuad untuk mengambil berat tentang ini. Kalau ada sesuatu yang terjadi yang memang salah, tolong membetulkan, dan tolong jangan mengusir atau memaksa keluarga-keluarga 34 keluarga di sini untuk pindah sebelum semuanya sudah selesai dan siap. Seperti hal-hal seperti ini. Yang pertamanya saya nak menyambung penjelasan daripada saudara Darus. Darus ini adalah mewakili Badan Bertindak Penduduk Kampung Kerinci di kalangan 34 keluarga ini. Yang pertamanya, mereka sudah pun bersetuju untuk berpindah daripada kawasan ini, tetapi dengan syarat-syarat yang mesti dipenuhi. Sebab rumah ini adalah rumah milik mereka, dan persetujuan mereka bukan persetujuan secara total untuk mereka berpindah begitu saja, tapi berpindah dalam keadaan mereka akan terus lawan untuk mendapatkan hak mereka sebagai pemilik rumah ini setimpal dengan harga semasa yang sepatutnya, bukan dengan nilai 70,000, 80,000 sebagaimana yang mereka dapat setakat pada hari ini, tapi nilainya lebih daripada 500,000 sepatutnya mereka menerima untuk kawasan pertempatan ini. Yang keduanya, kita mempertikaikan di sini dalam notis yang dikeluarkan supaya segera berpindah sebelum daripada 2 April ini, disebut di sini bahawa mereka menduduk tanpa kebenaran seperti penceroboh dan hendak dikeluar segera. Sedangkan rumah ni rumah milik mereka, dan pemaju yang datang tu mereka adalah orang luar yang datang nak memajukan kawasan ni. Jadi kenapa dia menggunakan istilah menduduk tanpa kebenaran, menceroboh tempat ini, sedangkan ini adalah rumah penduduk yang bergeran, mempunyai hak milik sejak daripada mereka duduk. Yang ketiganya, kita juga menentang proses yang terlalu cepat yang dia nak buat ni. Kenapa? Sedangkan penduduk minta sampai 1 Julai. Itu pun kalau selesai permintaan daripada penduduk. Mereka perlu berunding dulu dengan penduduk sebab rumah ni rumah milik penduduk. Jadi kalau nak pindah perlu bagi rumah yang setimpal dengan kehendak penduduk. Walaupun kita pelik, kenapa dalam hal ini, walaupun isunya di antara penduduk dengan pemaju, tapi yang lebih banyak memberi kenyataannya Datuk Raja Nongcik. Raja Nongcik
seolah-olah dialah di belakang pemaju ataupun menggunakan pemaju untuk menghalau penduduk-penduduk di sini. Apa kena mengena dengan Raja John Chick ni? Dan kita melihat tindakan dia tergesa-gesa, khususnya dekat dengan pilihan raya ini, mesti ada tujuan-tujuan tertentu. Kita tidak tuduh, boleh jadi sudah ada mereka mendapat manfaat tertentu daripada pemaju ataupun daripada siapa-siapa yang terlibat dalam pembangunan tanah ini, sehingga menyebabkan mereka terpaksa untuk segera membangunkan kawasan ini diberikan kepada pemaju. Ini kita andaikan, kita tak tuduh. Sebab itulah dia tergesa-gesa sangat. Sedangkan tidak ada keperluan yang terdesak. Lainlah kalau dia nak besarkan jalan, memang untuk kepentingan awam, memang terdesak. Ataupun nak bina sekolah, ataupun nak bina rumah ibadah, benda yang terdesak. Ini nak bina pusat komersial, bukan benda yang terdesak. Jadi apa perlu dia mendesak-desak sangat penduduk untuk keluar segera daripada kawasan ini? Saya nak tekankan pada peringkat permulaan, ikut prosedur nak minta orang bersetuju dengan mana-manalah pembangunan dan sebagainya, perlu persetujuan 100% daripada pemilik unit-unit. That is the usual procedure. Tapi menteri memperkenalkan apa? Sistem referendum. Dia undian lebih 70% dah cukup, boleh teruskan dengan pembangunan. Bukan kita kata kita tolak pembangunan, hanya kena ikut prosedur. Kenapa bila menteri setuju, maka orang lain seperti rakyat biasa termasuk juga pemilik unit-unit ini terpaksa akur. See that there's a flawed interpretation there already. Dia buat dekat sini, apa jaminan semua yang beli rumah PPR bahawa satu hari tiba-tiba pemiliknya di BKL, bukan semua yang miliki bangunan. You milik only one unit. You have an agreement, lepas you bayar pada kadar 6.5% kadar faedah tu, satu unit. Suddenly one day, the federal government would like to acquire the PPR, whether Muhibah ke Kerinci ke mana-mana lah. You can be kicked out using Akta Pengambil Alihan Tanah. The same manner these people are being treated. It is not just affecting the poor. It is not just affecting the middle class. It's not just affecting the rich. Anyone in Kuala Lumpur can be evicted if the government so chooses to do so under Akta Pengambil Alihan Tanah. I feel very sad, in fact. Saya merasakan, iyalah kerana persetujuan itu ada nak minta rumah pun macam kena minta sedekah. You know, I mean, you look at the reading. Terima kasih saya ucapkan kepada Datuk kerana bermurah hati. Is that the way we treat our people? I mean, that is the wrong way, and I feel it is completely unacceptable. Dan saya fikir apa pun yang kita mahu adalah penyelesaian yang adil. Bukan kita kata kita tolak pembangunan, tapi apa pun kenalah berlaku dengan adil. Apa yang berlaku di Kampung Kerinci hari ini akan berlaku seterusnya di tempat-tempat lain. Inilah yang kita amat duka citakan. Dah hampir 50 tahun rakan-rakan kita duduk dengan selesa di sini. Dengan tidak semena-mena mereka bagi saya dihalau penempatan mereka. Oleh itu saya menyatakan sangat-sangat duka cita bagi pihak semua penduduk di kampung-kampung Melayu Melayu Pesut ini khususnya. Kalau mau pembangunan pun, mestilah pembangunan itu kita sama membangun. Bukan kita dihalau. Apa salahnya kita sama-sama membangun? Dan tidak menghalau kita di sini. Mari kita membangun. Tapi membangun bersama-sama. Sebab negara ini negara kita bersama. Dan kitalah orang yang memperjuangkan kemerdekaan negara ini. Mengapa kita dihalau? Inilah yang menjadi persoalan. Kita tidak bercakap soal politik, tapi soal keadilan. Adilkah kita sebagai penduduk negara ini yang meneroka tempat ini, yang menuntut kemerdekaan, rakyat yang patuh, tak pernah melanggar undang-undang, dengan sewenang-wenang dihalau untuk pembangunan yang lebih besar. Sebab itulah kita telah menubuhkan satu badan pertahankan warisan kita.
InsyaAllah badan ini akan teruskan yang dianggotai oleh semua rakyat Malaysia. Tidak kira bangsa, tidak kira agama, tak kira warna kulit. Kita akan bersatu mempertahankan apa yang patut kita pertahankan. Bagi saya, ini bukan soal wang ringgit. Ini soal maruah. Soal maruah kita. Tidak ada gunanya hidup kalau tidak bermaruah. Dan kerana saudara-saudara pun telah bersetuju untuk pindah pada bulan 7 ya. Itu permintaan kita. Sepatutnya bagi saya tak ada soal kita nak pindah dari sini. Nak bangun-bangunlah sampai kita tetap di sini. Itulah sepatutnya yang berlaku. Saya pergi terus kepada laporan polis yang telah saya buat pada semalam, iaitu hari semalam lah. Pihak pemaju Swiss Domain Sdn Bhd melalui Encik Abdul Hadi bin Ahmad telah menelpon saya dan mengatakan surat yang saya akan tanda tangani bagi tujuan mengucapkan terima kasih kepada Menteri Wilayah, Persekutuan dan Dewan Bandaraya atas bantuan urusan perumahan PPR. Pada petang 16 bulan 3 2012 jam lebih kurang 2 lebih sebelum asar, Encik Abdul Hadi telah datang berjumpa saya dalam keadaan tergesa-gesa, meminta saya menandatangani surat yang dibawanya yang telah dimaklumkan melalui telefon. Saya dalam keadaan tergesa-gesa juga tanpa membaca isi kandungan surat tersebut disebabkan waktu solat hampir asar hampir tiba, saya terus menandatangani surat tersebut pada tanpa membacanya ya terlebih dahulu. Setelah ditandatangani, satu salinan diserahkan kepada saya dan satu lagi salinan diserahkan kepada Encik Abdul Hadi. Surat yang saya tangani adalah surat yang ditaip dan dicetak oleh pihak pemaju sendiri, Swiss Diamond dan Sdn Bhd melalui pengarahnya Encik Abdul Hadi dengan menggunakan kepala surat jawatan kuasa bertindak Kampung Kerinci tanpa kebenaran dan pengetahuan. Dan di sini ni perakuan saya lah ya. Jadi oleh kerana sebab saya telah membuat sesuatu yang memang tidak diduga, itu mungkin kesilapan saya lah. Jadi saya akui. Saya Hasim bin Salim dengan ini menyatakan bahawa telah menangani surat bertarikh 16 bulan 3 dilampirkan tanpa merujuk atau mendapat persetujuan daripada 34 penduduk pelit Kampung Kerinci 4 tingkat. Segala isi kandungan surat tersebut dilampir adalah telah disediakan oleh pengarah Swiss Domain Sdn Bhd Cik Abdul Hadi Ahmad. Sebarang persetujuan yang dibuat di dalam surat tersebut dilampir tidak mengikut kesemua 34 penduduk pelit PKNDS 4 tingkat Kampung Kerinci. Kerana persetujuan yang saya buat adalah tanpa merujuk kepada mereka terlebih dulu. Surat tersebut ditaip dan dicetak oleh pihak pemaju dengan menggunakan kepala surat jawatan kuasa bertindak Kampung Kerinci tanpa pengetahuan dan persetujuan AJK serta penduduk. Okey. Salah laporan dah. Lawan tetap. Lawan tetap. Ibu lagi bang. Ini bagus. Pukul 9:30 pagi. Nanti kirim foto ini kepada Boleh bos Okey, terima kasih bos.